I'm Michael Denham, President and CEO of BDC, the only bank dedicated exclusively to entrepreneurs. And I want to tell you about a growing movement of entrepreneurs we've been supporting. And these entrepreneurs have one defining characteristic. They believe that the purpose of a company is to earn a profit, but also to create broader benefit for society. The new certification that matches this way of doing business is called B Corp. And B Corp companies are certified for the broad social purpose. They have high standards of accountability and transparency, and they have a positive social and environmental impact. Could this certification be right for you? Are you proud of how your business makes your hometown a better place to live, creates jobs, keeps pollution to a minimum, or improves people's lives with the products and services you offer? Then I bet you'll find the B Corp movement interesting. Visit our website and try a free 30-minute confidential B Corp assessment. Or, even better, contact us directly. We're smack in the middle of Canada's B Corp movement, and we'd be happy to help you learn more. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Kami daripada Universiti Malaysia Kelantan Pakalan Cepa ingin membentangkan projek akhir kami iaitu Simulation Project dalam subjek Gelagat Usahawan. Sebelum itu, marilah kenal ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Fatin Nabila binti Muhammad Razi, Muhammad Haikal bin Muhammad Nasir, Aina Nasuha bin Muhammad Razi, Emilia Adriana binti Zulkifli dan akhir sekali Muhammad Azrin Iqbal bin Ahmad Tarmizan. Terdapat 3 objektif dalam hasil pembelajaran, antaranya ialah tingkatkan kemahiran dalam bidang keusahawanan dengan memberi sedikit sebanyak teknik dan cara untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kedua, memberi penambahan ilmu terhadap pelajar tentang set minda usahawan, dapat mempelajari set minda yang perlu ada dalam diri seseorang usahawan, dan akhir sekali, meningkatkan kepekaan terhadap kehendak soalan, bertujuan untuk pelajar peka untuk bertindak menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya ialah saiz kelas. Saiz kelas terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama 15 orang peserta yang akan menyertai kuis. Peserta yang telah menyertai kuis ini akan menjawab beberapa soalan yang telah ditetapkan oleh pengendali permainan berkaitan dengan set minda usahawan. Yang kedua, kuis individu bagi setiap penyertaan. Individu dan pelajar akan menjawab soalan tanpa bantuan rakan-rakan seperti tugasan berkumpulan. Seterusnya, tata letak kelas ataupun latihan terbahagi kepada 2, iaitu kuis bermula pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Diaturkan dengan adanya tarikh dan masa kuis bermula. Tarikh, kuis dan masa telah ditetapkan pada 10 Januari 2022 jam 9.30 malam. Ini bertujuan untuk menjadikan permain kuis lebih teratur tanpa sebarang masalah yang timbul semasa kuis diadakan. Seterusnya ialah kuis dilaksanakan secara atas talian melalui platform Quizizz. Menggunakan platform Quizizz iaitu sebuah platform atas talian bagi memudahkan peserta untuk menjawab soalan. Seterusnya, bahan dan peralatan yang diperlukan semasa menjalankan kuis ini iaitu gadget seperti telefon pintar ataupun komputer riba. Keperluan gadget seperti telefon pintar ataupun komputer diperlukan terhadap pelajar yang menyertai kuis ini. Pelajar yang tidak mempunyai gadget tidak digalakkan untuk menyertai kuis ini kerana permain ini dilakukan secara atas talian. Kedua, mempunyai akses internet untuk menjawab kuis di atas talian. Diperlukan ialah akses internet terhadap gadget yang sedia ada. Ini kerana kuis menggunakan data internet mahupun Wi-Fi untuk menjawab soalan kuis atas talian. Seterusnya, tempoh masa. Masa yang dianggarkan untuk kuis bermula hingga ke akhir permainan selama 15 minit. 5 minit pertama, kehadiran 15 orang peserta yang telah mendaftar. Sebelum permainan dimulakan, pengendalian permainan akan mengambil masa selama 5 minit bagi tujuan untuk memeriksa peserta yang telah daftar dalam kuis ini. 5 hingga ke 10 minit
masa menjawab soalan yang dikemukakan dalam platform Quizizz. Bermula selepas 5 minit akhir pemeriksa kehadiran peserta. Anggaran 10 minit telah diperuntukkan oleh pengendali permainan untuk menyelesaikan kuis yang telah bermula selepas kuis dibuka. Seterusnya ialah prosedur ataupun langkah-langkah untuk menjalankan simulasi ini. Permainan simulasi awal menggambarkan keadaan semasa prosedur kepada semua peserta. Permainan ini memberikan kesedaran bersama tentang kekuatan dan batasan keseluruhan rangkaian. Ia menunjukkan saling kebergantungan beberapa jabatan dan aktiviti serta menekankan kepentingan kerjasama dan komunikasi sepanjang permainan. Permintaan dan idea peningkatan konkret dibentangkan untuk membincangkan tambahan. Para peserta dan tugas mereka mesti ditentukan sebelum ke permainan. Sepanjang permainan, pemain memainkan peranan yang aktif. Mereka melaksanakan pekerjaan dunia sebenar mereka. Apabila masalah timbul secara proses itu, ia boleh dibincangkan sebagai satu kumpulan. Perhatian menonton permainan dan mencatat sebarang idea penambahbaikan atau soalan yang timbul semasa permainan. Seterusnya ialah rasional simulasi untuk digunakan bagi mengurus kemahiran penghantaran, kemahiran insaniah, pembinaan pasukan, komunikasi kemahiran antara peribadi, kemahiran perundingan, kreatif, kemahiran kolaborasi, kemahiran belajar dan kemahiran keras pengetahuan produk, perkhidmatan jualan latihan, berasaskan disiplin, perkhidmatan pelanggan, pengurus projek, kemahiran membuat keputusan, inovasi pengurus risiko, kesihatan dan keselamatan adalah dua jenis kemahiran yang boleh dimediasi atau digalakkan dengan penggunaan permainan dalam perniagaan dan industri. Permainan simulasi boleh dianggap sebagai langkah seterusnya yang semula jadi berurutan prosedur penilaian proses. Mereka membolehkan prototipe, proses penyertaan pantas untuk berombak, proses perniagaan, proses baharu yang direka bentuk permainan telah terbukti hebat dari segi kecakapan dan berpaksikan manusia dengan penjimatan kos yang ketara dalam pelaksanaan. Sebagai rumusan, kajian semakan dipilih melalui pendekatan berkaedah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tiada berat sebelah yang disengajakan dalam kajian ini yang dipilih dan hakikatnya bahawa sebahagian besar daripada mereka adalah dari pelajar tahun 1 Universiti Malaysia Kelantan yang mengambil subjek gelagat usahawan mengikut sukatan pelajar yang terkini.